Okey. Baik, bab 9 pemanasan global. Apa maksud pemanasan global? Apakah pemanasan global? Pemanasan global sebenarnya bermaksud peningkatan suhu. Pemanasan global itu bermaksud peningkatan suhu atmosfera yang bumi secara berterusan akibat daripada kesan rumah hijau. Akibat daripada kesan rumah hijau yang melibatkan pertambahan gas-gas karbon dioksida iaitu CO2 tu. Okey, ya, gas karbon dioksida dan juga chlorofluorokarbon ataupun CFC dan bahan-bahan pencemar yang lain. Maknanya suhu bumi semakin meningkat. Kerana apa? Kerana berlakunya kesan rumah hijau. Kerana apa? Kerana rumah hijau itu banyak mengandungi gas-gas karbon dioksida, chlorofluorokarbon dan bahan-bahan pencemar yang lain. Jadi kalau kita lihat di sini seperti soalan yang dikata, Ashraf, mengapa suhu bumi semakin panas? Suhu bumi semakin panas kerana haba yang dibalikkan oleh bumi terperangkap dalam atmosfera oleh gas rumah hijau. Siapa? Okey. Okey. Sekejap kamu semua sekejap. Sekejap. Ada. Baik. So kalau kita lihat di sini, inilah dia pesan dia. Dia sebenarnya macam ni. Okey. Okey, untuk kamu memahami bagaimana kesan rumah hijau tu, dia sebenarnya begini. Okey, kalau kita tengok di sini, okey, iaitu kesan rumah hijau inilah dia. Sebenar-benarnya apabila matahari matahari memancarkan sinarnya, ni matahari, okey, dan haba dia akan keluar, sebahagian pancaran matahari akan terbebas ke angkasa. Itu kita tahu. Tetapi, okey, kalau kita lihat cahaya matahari akan sampai ke bumi. Ya. Dan kalau kamu nak tahu, okey, bila pancaran tu sampai ke bumi, dia akan dihalang oleh atmosfera. Ni atmosfera. Okey, kalau kita lihat ni atmosfera, lapisan atmosfera. Lapisan atmosfera ini dia akan menapis. Dia akan menapis cahaya matahari itu supaya kurang panas. Dan juga kalau kita lihat, okey, ada banyak juga, okey, iaitu komponen-komponen cahaya matahari itu dia akan filter dulu, kemudian barulah cahaya matahari itu sampai ke bumi. Okey, sampai ke bumi, dia dah filter dulu. Kemudian bila sampai ke bumi, kalau kita lihat penyerapan, sebahagian besar haba daripada pancaran matahari akan diserap oleh bumi dan bertindak memanaskan bumi. So ini menyebabkan bumi dipanaskan. Baik. Kemudian sebahagian lagi akan dipantulkan. Sebahagian pancaran matahari akan dipantulkan semula oleh bumi dan atmosfera. Maknanya separuh tu telah diserapkan, separuh lagi akan dipantulkan keluar. Dipantulkan keluar. Jadi sebahagian haba diserap dan disebarkan ke semua arah oleh molekul gas rumah hijau yang meningkatkan lagi pemanasan global. Masalahnya, apabila berlakunya adanya banyak gas-gas CO2 dan juga CFC kat sini. Ada banyak karbon dioksida dan juga banyak juga chlorofluorokarbon kat sini, menyebabkan sepatutnya cahaya matahari tu, haba tu akan naik semula dan naik terus ke angkasa, tapi oleh kerana adanya gas-gas karbon dioksida dan juga karbon monoksida tu menyebabkan sebahagian itu dipantulkan ke bawah semula. Jadi bermaksud apa? Bermaksud bumi telah dipanaskan 2 kali, iaitu pada permulaan di sini dan kali kedua di sini. Jadi inilah yang menyebabkan suhu bumi semakin meningkat. Suhu bumi semakin meningkat. Dan ini dipanggil sebagai kesan rumah hijau. Kesan
rumah hijau. Baik, sekarang ni cikgu nak tanya kamu. Okey, faham tak apa itu kesan rumah hijau? Basically, kamu faham tak kesan rumah hijau ni? Faham tak basically? Siapa yang tak faham tentang tak Okey, so ada lagi tak yang tak faham? Cikgu akan explain lebih mudah. Okey. Faham Okey, baik. So, ramai yang kata dah faham ke tak faham? Okey, tak faham juga. Sebenarnya apa itu rumah hijau? Okey. Baik, rumah hijau ni macam ni. Okey, cikgu akan lukislah Okey, so lukis Okey, so cikgu akan lukis kat sini iaitu kesan rumah hijau. Baik. Sebenarnya di mana dapat rumah hijau tu cikgu? Okey, sebenarnya rumah hijau tu macam ni. Macam ni dia macam ni. Baik. Baik, cikgu terdengar laungan azan. Okey, cikgu terdengar laungan azan. So kita berhenti sekejap untuk laungan azan, tapi sebelum sementara itu, okay, cikgu berhenti diam. Cikgu diam Okey, sambil tu cikgu melukis. Okey, korang tengok je lukisan ni. Okey. Baik. Okey, baik. Kamu tahu tak? Okey, kenapa sekejap cikgu rekodkan. Kamu tahu tak kenapa dia sambung kesan rumah hijau ini? Okey, so kalau kita lihat di sini pada tahun 2016, okey, mencatatkan suhu permukaan yang terpanas sejak penyimpanan rekod
moden bermula iaitu pada tahun 1980, peningkatan suhu permukaan adalah kira-kira 1.1 darjah Celsius. Okey, untuk pengetahuan kamu ya, kalau katakan suhu tu meningkat 1 darjah sekalipun, memang akan terasa perbezaan dia. So, apakah faktor-faktor 9.2, apakah faktor-faktor sebab pemanasan global? Apakah faktornya? Pertama sekali, kalau kita lihat terdiri daripada faktor-faktor, sama ada faktor kemanusiaan iaitu faktor aktiviti manusia ataupun juga faktor semula jadi. So ada dua faktor. Ada dua faktor Faktor pemanasan global ni ada dua, sama ada aktiviti manusia ataupun faktor semula jadi. Kalau yang aktiviti manusia kita tengok iaitu aktiviti pertanian yang menggunakan racun serangga dan baja kimia secara berlebihan. Okey, kena ingat penggunaan racun serangga dan baja kimia tu akan melepaskan juga gas-gas, gas-gas yang beracun ke udara. Tu. Yang kedua, okey, penyahutanan secara besar-besaran. Penyahutanan tu maknanya penghapusan hutan. Okey, pembersihan hutan untuk menjalankan deforestation. Betul, Teguh Ibran, deforestation atau penyahutanan secara besar-besaran bagi menjalankan aktiviti pertanian, okey, dan pertempatan serta juga perindustrian. Maknanya kawasan hutan itu dibersihkan, dibakar apa semua, okey, untuk buat kawasan perumahan, kilang-kilang, bercucuk tanam dan sebagainya. Itu yang kedua. Okey. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, penyahutanan. Yang ketiga, pembebasan asap. Pembebasan asap oleh kenderaan bermotor. Ya. Dan aktiviti perindustrian yang menggunakan bahan api fosil sebagai bahan bakar utama. Bahan api fosil ini merujuk kepada bahan api seperti petroleum, arang batu, gas asli. Sebenarnya, kalau kita buat pembakaran daripada petroleum, gas asli pun semua kan, sebenarnya dia banyak melepaskan asap-asap yang tidak bagus. Dan asap-asap itulah yang akan menyebabkan atmosfera kita dipenuhi dengan gas-gas beracun tu. Okey. So itu yang keempat, pembebasan asap. Dan yang kelima, pembakaran terbuka. Di mana kalau pembakaran secara terbuka itu akan menyebabkan juga pengeluaran asap-asap yang tidak bagus. Seperti contohnya gambaran inilah. Okey, kalau kita lihat di sini, inilah dia. Okey, antara contoh, okey, iaitu pembebasan. Banyak kalau kita lihat pertanian dan penternakan menyebabkan keluarnya gas, walaupun sedikit lah kan, tapi ada juga. Okey, kemudian kegiatan pertanian di sini, okey, akan mengeluarkan juga gas-gas, karbon monoksida dan juga karbon dioksida. Pengangkutan asap juga akan keluarkan, akan juga keluarkan asap-asap yang menyebabkan pencemaran. Kemudian juga kalau kita lihat seperti asap kenderaan yang satu lagi ni, iaitu kereta api yang menggunakan arang batu. Nampak di sini ada arang batu kat sini. Okey, kereta api yang menggunakan arang batu, asap yang hitam itu menyebabkan asap itu, gas-gas itu naik ke atas. Kemudian kegiatan perindustrian. Ni. Kilang-kilang memang banyak menyumbang lah. Sebab kilang-kilang ni akan melepaskan asap-asap CFC, CH4, CO2, NO2 iaitu nitrogen oksida, semua naik ke atas. Semua naik ke atas. Kawasan perumahan juga akan menyebabkan pencemaran, iaitu kawasan perumahan apabila menggunakan banyak aircon. Aircon tu, yang kita ada kat rumah kan, aircon tu. Aircon tu sebenarnya akan menyumbang kepada banyak CFC, chlorofluorokarbon. Chlorofluorokarbon yang juga boleh menyebabkan pemanasan global. Itu belum lagi pembakaran terbuka dan sebagainya.
Jadi inilah antara faktor pemanasan global. Sekali imbas, okey, kawasan di Malaysia ni semua ni ada, betul tak? Kecuali letusan gunung berapi lah. Letusan gunung berapi memang tak ada, tapi yang lain-lain ni, penjanaan tenaga elektrik terma, pengangkutan, pertanian dan penternakan, perindustrian, semuanya ada di Malaysia. Gas kena ingat ke cikgu? Tak payah, tak payah. Gas-gas tu tak kena ingat pun sebenarnya. Okay, tak perlu ingat pun sebenarnya. Okey, cuma untuk diberikan penerangan. Okey, penerangan. Baik, tadi faktor pemanasan global ialah faktor aktiviti manusia. Satu lagi iaitu faktor semula jadi, iaitu letusan gunung berapi. Memang akan mengeluarkan banyak asap dan juga debu-debu berterbangan, juga menyebabkan pencemaran. Baik, penerimaan pancaran matahari yang berlebihan juga akan menyebabkan faktor iaitu pemanasan global. Dan kebakaran hutan secara semula jadi. Kadang-kadang hutan ni terbakar dengan sendirinya akibat kepanasan yang melampau, juga menyebabkan pencemaran. Baik. So ada yang bertanya tentang gas-gas itu. Okey, kalau kita lihat ini CO. Okey, CO sebenarnya adalah karbon monoksida, CO2. CO karbon monoksida, CO2 karbon dioksida, SO2 sulfur dioksida, NO2 nitrogen dioksida. Okey. So ini antara gas-gas yang telah mencemarkan alam dan juga menyebabkan pemanasan global. Okey. Baik. Contohnya macam inilah kan. Pembakaran terbuka menyebabkan jenis gas yang dilepaskan karbon dioksida. Tenaga elektrik terma, iaitu menjana elektrik menggunakan bahan bakar seperti arang batu semua, itu pun karbon dioksida. Pengangkutan karbon dioksida dan karbon monoksida. Perindustrian akan lepaskan karbon dioksida dan juga nitrogen dioksida serta CFC, klorofluorokarbon. Pertanian akan mengeluarkan gas-gas metana dan juga nitrous oksida. Nitrous oksida, pertanian letusan gunung berapi, karbon dioksida, karbon monoksida dan juga sulfur dioksida. Itu yang dilepaskan. Itu yang ditunjukkan dengan gambaran-gambaran dia punya simbol-simbol tu. Letusan gunung berapi, sulfur dioksida. Dan juga karbon monoksida. Juga yang ini nitrogen oksida di kawasan perumahan dan juga karbon monoksida. CO2 ini adalah karbon dioksida. Abang bagi buat iPad. Abang bagi buat iPad. Okey, baik. Dan juga CFC, klorofluorokarbon, serta juga nitrogen oksida. Ini adalah gas-gas yang dilepaskan daripada aktiviti manusia. Baik. So, apabila kita mengetahui berkaitan dengan gas-gas yang telah menyebabkan pencemaran udara dan pemanasan global, ada tak kamu terasa bahawa aku tak nak naik kenderaan lah macam ni, aku tak nak on aircon lah macam ni? Kamu ada tak kamu rasa macam tu? Ada tak kamu rasa macam banyak perbuatan aktiviti harian rumah kita ni menyebabkan pemanasan global. So adakah kamu rasa itu adalah sebagai satu yang kamu rasa perlu untuk kamu risaukan? Risau ke tak risau? Kan, sebab biasanya rumah-rumah kamu ni biasanya akan menggunakan aircon. Baik. Tak ada jap sebelum tu. Cikgu rasa macam korang ni mengantuk je, mengantuk